Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita sambung bacaan kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Abu Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita sambung ini untuk hadis yang keempat dan hadis-hadis yang seterusnya. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri, rawahu Muslim. Jazakallahu khairan. Dan hadis satu lagi dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga, warawahu Al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzru. Dua hadis dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di sini untuk masuk yang sama. Hadis yang keempat ada sebahagian cetakan membagikan hadis ini kepada dua, hadis keempat dan hadis kelima. Ada sebahagian cetakan memasukkan dua hadis ini di bawah satu nombor hadis. Hadis yang pertama yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kata Jabir, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, kami pernah berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati la rijalan, sesungguhnya di Madinah sekarang ni ada beberapa orang masirtum masira, yang kamu berjalan satu tempat, wala qata'tum wadiyan, tidaklah kamu berjalan di satu tempat dan tidaklah kamu melalui satu lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kamu. Kamu sedang berada dalam satu peperangan, kamu berjalan dalam peperangan, kamu pergi ke satu tempat dalam peperangan, tapi ada satu golongan yang berada di Madinah, tapi mereka juga bersama kamu dari sudut pahala. Habasahumul marad, yang menghalangi mereka untuk datang berperang bersama kita ni adalah kerana mereka sakit. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri, dalam satu riwayat lain menyebutkan melainkan mereka berkongsi, mereka mendapat pahala seperti kamu. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kedua yang telah kita baca tadi adalah hadis riwayat Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, raja'na min ghazwati Tabuk, kami kembali daripada peperangan Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aqwaman khalfana, sesungguhnya ada beberapa golongan yang berada di Madinah, yang telah kita tinggalkan di Madinah, ma salakna syi'ban, tidaklah kita melalui satu jalan, wala wadiyan, satu lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama kita. Habasahumul uzru, namun keuzuran yang menghalang mereka untuk mereka datang bersama kita. Mereka bersama kita tadi tu dari sudut pahala, kita dapat pahala sebanyak ni, mereka juga dapat pahala sebanyak ni, tapi mereka tidak bersama kita kerana ada keuzuran yang berlaku kepada mereka. Hadis ni Al-Imam Nawawi bawa. Hadis ni kalau kita tengok dalam sekali imbas mempunyai maksud yang sama, tapi kenapa Al-Imam An-Nawawi bawa kedua-dua hadis ni? Kalau dia bawa satu hadis ni pun sudah cukup dah kepada kita untuk menyampaikan maksud yang dikehendaki oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, iaitu nak membicarakan tentang niat. Tapi kenapa Al-Imam Al-Bukhari bawa hadis ni, dua hadis ni? Kerana hadis ni saling melengkapi satu sama lain. Hadis tersebut lebih mengkhususkan perkara yang umum. Hadis Al-Bukhari kedua tu dia lebih mengkhususkan perkara yang umum yang terdapat di dalam hadis riwayat Muslim yang pertama tadi. Dan hadis riwayat Muslim tadi ada beberapa perkara dia lebih mengkhususkan kepada hadis yang berada dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Al-Bukhari.
Sebagai contoh, hadis dalam riwayat Muslim, hadis keempat kita baca tadi, Jabir sebut fi ghazatin, dalam satu peperangan. Peperangan yang mana? Tak disebutkan secara terperinci. Lalu mari hadis kedua riwayat Anas sebut fi ghazwati Tabuk, dalam peperangan Tabuk. Lalu ada juga dalam hadis kedua riwayat Bukhari, Nabi sebut ada orang yang berada di Madinah tapi mereka dapat pahala berperang seperti mana kita sedang berperang sekarang ni. Mereka tak boleh mari sebab apa? Kerana ada keuzuran. Dalam hadis riwayat Muslim disebut keuzuran itu apa? Al-marad, sakit. Sebab itulah Al-Imam An-Nawawi bawakan kedua-dua hadis tersebut. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi radhiyallahu alaihim yang telah banyak memberikan jasa kepada Islam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ada merupakan sahabat yang paling muda sekali ketika berlakunya perjanjian Aqabah, perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang penduduk Madinah. Jabir pergi bersama ayah dia, dan Jabir adalah orang yang paling muda sekali ketika itu. Jabir bin Abdullah ni seorang yang sangat-sangat suka nak berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh semua peperangan dia nak pergi, ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada dua peperangan yang dia tak sempat ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan sebanyak 19 peperangan yang disertai bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali peperangan Badar dan juga peperangan Uhud. Hak tu pun Jabir nak pergi, tapi ayah dia tak bagi dia pergi. Sebab apa? Sebab dia ada adik-adik perempuan seramai 9 orang adik dia. Ayah dia pergi perang, jadi ayah kata kalau aku mati tak ada siapa nak jaga. Jadi sebab oleh kerana amanah ayah dia, maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tak pergi perang. Dia jaga adik-beradik dia yang lain. Dan kita tahu kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu nak bagi tahu kepada kita begitu amanahnya dia nak jaga adik-adik dia ni selepas ayah dia meninggal dunia, hingga kan bila dia berkahwin pun dia pilih janda berbanding anak dara. Bila Nabi SAW tanya kepada dia, Nabi tengok pada Jabir ni ada dalam Muslim disebutkan secara panjang, ada riwayat sebut Jabir beritahu kepada Nabi bahawa dia berkahwin. Ada riwayat lain sebut Nabi tengok Jabir, ada kelainan pada Jabir. Nabi tengok ada sesuatu tanda-tanda dia telah berkahwin. Lalu Nabi tanya kepada dia, berkahwin ni dengan bikran aw thayban, dengan anak dara atau dengan janda. Lalu Jabir kata dia nikah dengan janda. Bila Nabi tanya kenapa tak nikah dengan anak dara, lalu Jabir bagi tahu sebab dia ada adik-adik yang perlu dia jaga. Jadi tujuan dia berkahwin tadi supaya dapat menjaga adik-beradik dia yang lain. Begitu besar pengorbanan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan kita juga tahu, bismillah, Jabir bin Abdullah seorang sahabat yang sangat-sangat suka kepada hadis Nabi SAW, sehingga kesungguhan Jabir bin Abdullah dijadikan sebagai contoh oleh para ulama hadis nak memberitahu kepada kita begitu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, begitu ulama-ulama hadis ni berusaha bersungguh-sungguh nak mendapatkan hadis Nabi SAW. Hingga satu kisah yang masyhur disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi juga dalam kitab Ar-Rilah fi Talabil Hadis. Jabir bin Abdullah dia sanggup melakukan musafir daripada Madinah pergi ke Syam semata-mata nak bertemu dengan Abdullah bin Unais, nak dengar hadis daripada Abdullah bin Unais, hanya nak dengar satu hadis saja. Sebab bila Jabir bin Abdullah berada di Madinah, dia dengar ada sahabat lain sebutkan kepada dia satu hadis, yang mana sahabat tersebut ambil hadis tersebut daripada Abdullah bin Unais. Lalu Jabir tanya di mana Abdullah bin Unais berada, dia kata duduk di Syam. Terus Jabir bin Abdullah pergi naik kenderaan, pergi daripada Madinah pergi ke Syam. Sebagai riwayat sebut sebulan perjalanan nak boleh sampai ke Syam. Bila sampai ke Syam, bertemu dengan Abdullah bin Unais semata-mata nak dengar satu hadis tadi je. Bila dengar satu hadis tadi tu, dia balik kembali ke Madinah. Begitu bersungguh, begitu besarnya
kecintaan dia kepada Nabi SAW. Begitu besar kecintaan dia, walaupun untuk mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Lalu dia ceritakan kepada kita satu kisah ni, nak memberitahu kepada kita tentang pentingnya niat. Ada beberapa sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, mereka nak pergi peperangan Tabuk. Bila nak pergi, ada beberapa sahabat Nabi ni dia hidup susah, tak ada kena kapal pergi, tak ada bekalan makanan nak pergi, tak ada kenderaan nak pergi. Tabuk ni jarak dia dengan Madinah lebih kurang 700 km lebih. Jauh 700 km ni. Nak jalan kaki tak munasabah. Sepanjang perjalanan nak jalan kaki. Lepas tu tak munasabah nak pergi tu, tak ada sekarang makanan nak bawa. Lepas tu nak pergi tak bawa alat-alat senjata. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi ni yang tak berkemampuan, yang susah. Dia mengadu kepada Nabi SAW. Dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah bekalan-bekalan makanan, sponsor kau, adakah beasiswa nak pergi? Tak panggil beasiswa lah, pergi tak, beasiswa biasa belajar lah. Tak ada kau peruntukan untuk nak pergi ni, nak beli makanan tak apa dah sebagai bekalan, atau nak bawa kenderaan. Sebab nak pergi perjalanan jauh ni biasa dulu-dulu kena ada kenderaan, utak lah. Sebab apa? Nak letak barang, paling-paling kurang nak letak barang. Dia jalan kaki tu boleh lagi, tapi kalau dia pun jalan, dia pun nak bawa barang, dia pun nak kena bawa alat, kena kapal perang 700 km pula nak kena jalan, memang payah lah. Jadi minta kepada Nabi SAW, tak ada kau kenderaan, ada seekor tak apa dah, boleh kami berkongsi ramai-ramai. Kalau nak naik, kami naik untuk seketika, lepas tu ganti dengan orang lain pula, atau kami boleh letak barang kami bersama-sama. Lalu Nabi kata tak ada kena kapal, tak ada peruntukan untuk nak diberikan kepada mereka. Jadi mereka rasa sedih lah, sebab sangat-sangat nak pergi bersama Rasulullah SAW, sangat-sangat nak ikut Nabi SAW, nak pergi jauh ni. Kalau pergi dekat tak apalah, mungkin biaya tu tak banyak mana, mungkin belanja tu tak banyak mana, tapi nak pergi perjalanan jauh ni banyak belanja yang kena pakai. Dan sudut seperti mana telah kita sebutkan tadi. Jadi bila Nabi SAW kata tak ada, mereka pun balik dalam keadaan mereka menangis, dalam keadaan bercucur air mata mereka. Kerana apa? Kerana mereka tahu tak boleh ikut Nabi SAW berperang. Dia nak sangat berperang, begitu nak sangat berperang, tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh nak berperang. Hingga Nabi sebut kepada para sahabat-sahabat yang lain di Madinah, ada sahabat-sahabat kita yang lain yang mereka nak sangat berperang, tapi mereka tak lagi. Ada sebab sakit, ada sebab keuzuran, nak berperang tapi sakit, ada sebab sebab yang berbagai-bagai. Lalu Nabi SAW kata mereka dapat pahala oleh kerana niat mereka tadi. Itulah yang dikehendaki oleh Al-Imam Nawawi sini, nak membicarakan tentang niat, pentingnya niat. Kadang-kadang niat ni dia memberikan pahala walaupun kita tak buat. Pahala niat tu sah, pahala amalan. Kita kena tahu pahala ni ada dua, pahala niat tu sah, pahala amalan tu sah. Pahala niat seseorang itu akan dapat pahala niat, dia akan dapat pahala amalan sekiranya Al-Imam Syekh Saleh Al-Utsaimin dia sebut, seseorang itu akan dapat pahala niat, dia akan dapat pahala amalan sekiranya dia buat semua sesuatu amalan. Tiba-tiba sampai satu masa dia tak boleh nak buat kerana dia sakit ke, semua dia pergi semai berjemaah, tiba-tiba kerana berlaku penyakit ke sebagai contoh, maka tak boleh nak pergi dia semai berjemaah, maka dia tetap mendapat pahala amalan dia dapat, pahala niat dia dapat. Tapi kalau seseorang tu dia tak pernah buat pun, tapi tiba-tiba dia rasa nak buat amalan kebaikan, tapi bila nak buat terjadi sesuatu yang mahal dia nak buat, maka situ dia akan dapat pahala niat yang baik dia tadi, tapi pahala kebaikan tadi dia tak boleh lah, sebab dia tidak melakukannya dan dia tidak menjadi kelaziman dia melakukannya. Seperti mana banyak kita tengok hadis Nabi SAW yang Nabi SAW sebutkan kepada kita tentang bagaimana rahmat Allah Ta'ala ni begitu luas. Tak ada orang dia niat aja terus dibayar kepada dia. Tak, kita buat satu pekerjaan,
Tahu lagi niat aja, bayar dah. Tak ada. Kadang-kadang buat kerja dah, tak dibayar lagi. Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak. Sebab rahmat Allah Taala terlalu luas. Dengan Nabi sebut dalam satu hadis, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Seseorang hamba apabila dia sakit atau dia bermusafir, maka tetap ditulis kepada dia pahala seperti mana yang dia sering lakukan, amalan yang dia sering lakukan ketika dia sihat, ketika dia tidak bermusafir. Sekali dia duduk semaya malam semua, tiba-tiba hari tu dia sakit, atau tidak hari tu je, tiba-tiba satu masa tu dia sakit sampai ke mati dia sakit, sedangkan sebelum ni dia semua melakukan sesuatu amalan tersebut. Lalu tetap Allah Ta'ala berikan kepada dia ganjaran pahala tersebut. Itu secara ringkas berkenaan hadis pertama. Juga hadis yang kedua, seperti mana hadis pertama tadi, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita tahu seorang sahabat Nabi antara yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Abu Hurairah dan lain-lain. Anas bin Malik paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Kerana dia orang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas isteri Nabi. Dia yang sejak daripada kecil duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia lahir 10 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi hijrah, ketika Nabi sampai di Madinah, umur dia 10 tahun. Lalu Ummu Sulaim berikan Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istimewa Anas. Kerana banyak peristiwa-peristiwa berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas lebih tahu peristiwa sebab dia ikut sama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak perkara-perkara yang berlaku dalam rumah Nabi Anas tahu. Sebab ketika tu dia budak, dia kecil lagi. Orang lain mungkin tak boleh nak masuk secara bebas dalam rumah Nabi, tapi dia diberikan kebebasan untuk masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan setelah turunnya ayat berkenaan hijab. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu seorang sahabat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi doa kepada dia keberkatan, Nabi doa supaya diberikan banyak harta, Nabi doa supaya diberikan banyak anak, Nabi doa supaya dipanjangkan umur. Dia meninggal pada tahun 93 Hijrah ketika umur dia 103 tahun. Sebagai riwayat sebut 93 Hijrah ketika umur 103 tahun. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia dipuji oleh para sahabat kerana dia sudah amalan dia yang paling hampir menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia pernah sebut, "Ma ra'aitu ahadan asbah salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Sulaim Anas bin Malik." Aku tak pernah tengok seseorang yang semaya dia lebih mirip, lebih hampir, lebih sama dengan semaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding semaya ibnu Ummi Sulaim, anak kepada Ummu Sulaim, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu sedikit sebanyak berkenaan hadis pertama, hadis keempat, hadis pertama untuk hari ini. InsyaAllah hadis yang kedua kita tengok daripada Abi Yazid Ma'ad bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu, wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadhta ya Ma'ad, rawahu al-Bukhari. Hadis yang kedua untuk hari ini iaitu hadis kelima menurut edisi cetakan ni, dan menurut edisi cetakan lain hadis itu adalah hadis yang ke-6. Seorang sahabat Nabi bernama Ma'an meninggal pada tahun 64 Hijrah mengikut pandangan masyhur. Dia istimewa Ma'an ni, keluarga dia, ayah dia, tok dia semua sahabat Nabi radhiyallahu anhum.
Dan dia, ayah dia, tok dia, semua ni pernah bersama turut serta dalam peperangan Badar. Tak ada seorang pun sahabat Nabi yang seperti mereka ni. Tak ada seorang sahabat Nabi yang anak dia, ayah dia, tok dia pergi perang dan peperangan Badar, melainkan Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Ma'an kunyah dia Abu Yazid, ayah dia juga nama Yazid. Wa huwa wa abuhu wa jaddu sahabiyun. Dia, ayah dia, tok dia adalah sahabat Nabi radhiyallahu alaihim. Qala kana Abi Yazid akhraja dananir. Man kata kana abi, pernah dulu ayahku ni Yazid, ayahku ni yang bernama Yazid ni, akhraja dananira, dia mengeluarkan beberapa dinar, yatasaddaqu biha, untuk dia sedekah. Dia waktu ambil duit beberapa dinar untuk disedekahkan kepada orang yang susah. Fa wada'aha inda rajulin fil masjid, lalu dia berikan kepada seorang lelaki yang berada di masjid. Dia wakilkan kepada seorang lelaki yang berada di masjid Nabi SAW, serahkan berapa dinar tadi kepada lelaki tersebut, supaya lelaki tersebut berikan kepada orang-orang yang tidak mampu, jadikan sebagai wakil kepada dia. Fajitu, Ma'an kata, ayahku bagi kepada lelaki tu, lalu aku pergi kat lelaki tersebut, aku pun ambil duit tadi. Fa akhadtuha fa ataitu biha. Faqala, aku pergi dekat ayahku, bawa duit tadi. Faqala, ayahku kata, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah, duit ini aku bukan oleh kamu. Faqasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku pun mengadukan perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, laka ma nawaita ya Yazid, wahai Yazid, kamu dapat apa yang kamu niatkan. Wahai Ma'an, kamu dapat apa yang kamu ambil. Hadis Al-Bukhari. Hadis ni secara umum kita boleh kata ada beberapa perkara. Yang pertama, Yazid, ayah kepada Ma'an ni, dia wakilkan kepada seseorang untuk sedekahkan beberapa dinar dia tadi untuk diberikan kepada orang yang miskin. Lalu Ma'an ni pergi kat lelaki tersebut. Kenapa lelaki tersebut bagi kepada Ma'an? Boleh jadi sebagai ulama sebut dia tak kenal Ma'an sebagai anak Yazid. Dia tengok Ma'an ni susah dan Ma'an ni pun susah, jadi dia tahu duit itu mari pada ayah dia, jadi dia pun ambil duit tadi. Jadi bila sampai berita, dia pergi bertemu dengan ayah dia, dia bawa duit tersebut, lalu ayah dia marahlah kepada dia sebab duit tersebut untuk disedekahkan. Lalu bila kamu ambil, ayah dia rasa tu tak dipanggil sedekah lah, sebab duit tu boleh kepada anak dia. Sedekah-sedekah ni kita bagi kepada orang lain. Itu menurut pemahaman Yazid. Jadi bila Ma'an dia ambil duit tadi dapat kepada anak dia, jadi dia rasa tak boleh pahala sedekah. Lalu diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, laka ma nawaita ya Yazid, wahai Yazid, kamu dapat apa yang kamu niat. Kamu niat nak sedekah, kamu telah dapat niat sedekah. Wahai Ma'an, kamu juga berhak untuk dapat duit tadi sebab kamu pun miskin. Jadi sini ulama bahas panjang tentang boleh ke tidak kita sedekah kepada anak kita. Sedekah kepada anak kita, zakat atau syukur berbahasa panjang. Ni berkenaan sedekah, maka boleh sedekah berdasarkan hadis ni. Sedekah kepada anak kita tu mungkinlah dia sudah berkeluarga atau dia sudah berasingan dengan kita sebagai contoh. Jadi mungkin kita ada lebih sikit dari sudut kewangan, mungkin dia kurang sikit dari sudut kewangan, maka boleh kita sedekah kepada dia. Ada kadang-kadang orang ni dia tak berasa sedekah kalau bagi kepada anak. Dia tak rasa sedekah kalau bagi kepada isteri. Dia tak rasa sedekah kalau bagi kepada orang-orang yang rapat dengan dia, kaum kerabat dia. Dia rasa sedekah ni kalau bagi kepada orang dia tak kenal. Dia rasa sedekah ni kalau bagi kepada orang yang tak ada hubungan dengan dia, barulah dia rasa tu sebagai sedekah. Sedangkan Nabi sini nak ajar dalam hadis yang seterusnya kita akan baca, Nabi nak ajarkan kepada kita sedekah ni dalam masuk yang luas. Walaupun diberikan kepada anak, itu juga dianggap sebagai sedekah. Walaupun diberikan kepada isteri, itu juga dianggap sebagai sedekah. Dan Ma'an dia berhak untuk dapat. Sebab tu Nabi kata, walaka ma akhadta ya Ma'an, kamu berhak untuk dapat sebab kamu pun susah dan ayah kamu tu nak bagi kepada susah dan diperolehi oleh kamu yang kamu susah. Maka dua tadi betul. Dalam satu hadis yang panjang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita ada seorang lelaki dulu, zaman dulu ada seorang lelaki,
yang dia ni keluar tu malam nak bersedekah. Aku ni nak sedekah. Lalu dia keluar, dia pun bagi kepada seseorang. Rupa-rupanya orang dia bagi tu pencuri. Esok care tu orang duk kecek pasal dia. Apalah dia ni dia bagi sedekah kepada pencuri. Apa manfaat dia bagi sedekah kepada pencuri? Ni dia bagi sedekah sebab dia dah tahu kawan tu curi. Dia tengok kawan tu susah, lalu dia bagi sedekah. Pada malam esok dia buat benda sama. Oleh kerana dia rasa tak adil tu, boleh kecuri, jadi dia rasa sedekah dia tu tak dianggap sebagai sedekah lah. Lalu nak sedekah lagi. Dia pergi sedekah malam tu. Tiba-tiba dia beri ke seorang lelaki. Rupa-rupa lelaki tu dia bagi kepada seorang wanita. Rupa-rupa wanita tu seorang pelacur, seorang penzina. Lalu esok kau duk kecek, apalah dia ni. Semalam dia bagi sedekah kepada wanita penzina, dia bagi sedekah ke pelacur. Lalu dia rasa, aku nak sedekah, tiba-tiba terbahagi kepada mereka. Jadi dia rasa, tak apa, malam ni aku nak sedekah lagi. Dia sedekah pula malam tersebut. Dia pun bagi kepada seorang lelaki. Rupa-rupa lelaki tu orang kaya. Orang kaya. Pagi esok tu duduk kecek, apa sedekah pada orang kaya ni? Carilah orang miskin, tak ada orang miskin. Dia ni tak tahu. Dia tak tahu kawan tu pencuri, dia tak tahu kawan tu penzina, pelacur, dia tak tahu kawan ni orang kaya. Tapi niat dia nak sedekah. Dia bagi sedekah. Lalu dia bagi. Lalu suatu hari dia tidur. Ni hadis riwayat Al-Bukhari dan lain-lain. Hadis sahih. Nabi sebut dia pun tidur. Lalu dia mari dalam mimpi dia seseorang. Orang itu kata kepada dia, kamu telah dapat apa yang kamu niat. Kamu nak sedekah, kamu niat sedekah, kamu dapat pahala sedekah. Pencuri yang kamu bagi kepada dia sedekah tadi tu, yang kamu tak tahu dia sebagai pencuri, tapi kamu bagi kepada dia, boleh jadi dengan sedekah kamu tadi tu menyebabkan dia berhenti curi. Dia tak curi dah selepas tu. Maka kamu dapat pahala juga. Penzina yang mana pelacur, bila kamu bagi sedekah kepada dia, dia berasa terharu dengan sedekah yang kamu bagi, yang dia dapat, lalu menyebabkan dia berhenti daripada berzina, daripada jadi pelacur. Orang kaya tadi yang kamu bagi kepada dia, boleh jadi sebelum ni dia kedekut, tiba-tiba bila kamu bagi kepada dia, dia rasa orang yang lebih susah pada aku pun bagi sedekah juga. Tak aku kaya tak boleh bagi sedekah. Jadi membuka pintu hati dia untuk bersedekah juga. Jadi tiga-tiga tu kamu dapat pahala. Ni Imam Bukhari Al-Imam Nawawi nak membicarakan tentang niat. Walaupun kadang-kadang satu perkara itu kita buat salah, asal kita nak buat betul niat kita, tapi tersilap dan kadang kita tak tahu, maka kita tetap dapat pahala. Bila ni banyak contoh kita nak sedekah kepada orang mari minta sedekah kepada kita tak. Dia berita sedih, dia cerita sedih, dia ni susah, kita pun bagi sedekah kepada dia. Tiba-tiba terbukti dia tu tipu kita, dia tu menipu kita. Banyak scammer sekarang ni tak, dia ada susah, tapi sebenarnya tak susah. Bila kita bagi kepada dia, macam mana sedekah kita tadi, Allah Ta'ala telah tetapkan niat sedekah kita. Allah Ta'ala telah bagi pahala tetap terhadap amalan sedekah kita, walaupun dia tu telah menipu kepada kita. Dosa menipu, dia yang mendapat dosa. Pahala sedekah, kita yang akan dapat pahala sedekah tersebut. Tu secara ringkas berkenaan hadis. Hadis yang kedua untuk hari ini, atau hadis yang kelima. Hadis yang keenam, hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wa an Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas Malik bin Uhayb ibn Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu ahad al-asharati al-mashhuri lahum bil jannati radhiyallahu anhum qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waj'i ishtadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi min al-waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi sulusai mali qala la qultu fashatru ya Rasulullah فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة.
yatakaffafuna an-nasa wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Qala innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an takhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharuna. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la tarudduhum ala aqabihim lakin al-ba'isu Sa'd ibn Khawlah yarsilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Muttafaqun alaih. Ini satu hadis yang panjang dan syarah dia juga panjang. Kalau kita nak syarah secara panjang lebar, secara lengkap, akan memakai masa lama lah. Kita hanya tengok beberapa perkara saja. Pertama, Sa'd bin Abi Waqqas atau nama dia Sa'd bin Malik. Abi Waqqas tu adalah kunyah kepada ayah dia Malik bin Uhayb. Dia ni antara seorang sahabat Nabi yang terawal, yang awal-awal berhijrah. Dia hijrah sebelum Nabi SAW hijrah lagi daripada Mekah pergi ke Madinah. Suatu hari ketika berlaku hajatul wada', haji wada' atau disebut juga haji Islam, Sa'd bin Waqqas dia sakit. Ketika berada di Mekah dia sakit. Lalu Nabi SAW ziarah dia. Bila Nabi SAW ziarah dia, dia pun ayak kepada Nabi. Dia sedang sakit dan sakit dia ni teruk, seperti mana Nabi SAW boleh saksikan. Lalu dia kata kepada Nabi bahawa dia ada harta yang banyak dan dia juga tak ada anak lain kecuali seorang je anak perempuan ketika tu. Selepas tu dia ada anak-anak lain, anak lelaki lain. Ketika ni seorang je anak perempuan yang dia ada. Lalu dia minta kebenaran kepada Nabi, boleh ke doa untuk dia sedekah 2/3 daripada harta dia. 2/3 daripada harta dia. Jadi ada 1/3 lagi dia nak simpan kepada anak dia lah, anak perempuan dia. Jadi 2/3 harta dia nak berikan untuk sedekah. Tanya Nabi SAW. Nabi kata, la, jangan, tak boleh. Sebab apa? Nabi tak bagi sebab ni jadi satu perbahasan dalam kalangan ulama berkenaan tasarruf atau transaksi yang dilakukan oleh orang yang dia sakit, yang mana sakit dia tu sakit nak mati. Walaupun sini Sa'd bin Abi Waqqas tak mati, tapi sakit dia tu kalau tengok supaya sakit nak mati. Macam mana tasarruf dia? Banyak perkara yang dibahaskan oleh ulama. Orang yang bila dia sakit nak mati, banyak transaksi dia, banyak tasarruf dia, banyak tindakan dia tidak diambil kira. Contoh, kalau orang tu sakit nak mati dah, dia rasa dia pun nak mati, doktor berkata tak ada harapan dah, dia bercerai isteri dia sebagai contoh. Maka kita kata sebagai ulama kata tak jatuh tolak, sebab transaksi dia lakukan ketika dia sakit adalah sebab-sebab perbahasan ulama kenapa tak jatuh tersebut. Ada ulama yang kata jatuh dan sebagainya. Semua sini minta kebenaran kepada Nabi nak sedekah. Nabi tak bagi dia sedekah. Sebab apa? Sebab anak bini dia ada hak terhadap harta-harta dia. Boleh jadi kita ni tangan kita sihat nak sedekah 10 ya kita seberat nak sedekah dak. Nak sedekah 100 lagi lah rasa berat. Tapi kalau kita sakit nak mati, kita yakin kita nak mati dah. Ketika tu kita rasa nak sedekah semua harta kita, sebab kita rasa tak ada keperluan dah untuk kita. Ketika kita sihat, kita rasa ada keperluan lah nak sedekah semua harta kita, tak mana sabar, kita banyak lagi nak guna. Tapi bila nak mati, kita rasa tak ada dah nak guna buat apa lagi. Jadi orang yang bila nak mati lagu tu, bila dia sakit, sangat-sangat sakit, dia mari perasaan lagu tu. Jadi nak menjaga daripada harta dia, nak menjaga hak orang-orang lain ni, orang-orang yang apabila dia meninggal dunia, dia akan mewarisi harta tadi. Nabi lari, Nabi tak bagi sedekah. Lalu dia minta kepada Nabi untuk 1/2, tak boleh 2/3, 1/2 pun tak apa. Nabi tak bagi juga. Lalu hinggalah dia minta kepada Nabi 1/3 dia nak sedekahkan harta dia. Lalu Nabi pun bagi kebenaran 1/3. Itu pun Nabi kata wasulusu katsir, 1/3 tu banyak. Sebab itulah sebagai ulama
tidak menggalakkan bila kita nak sedekah lebih pada 1/3 daripada harta kita ketika sakit lah. Nak infak ke, nak wasiat ke, tak boleh lebih pada 1/3. Bahkan semolek-moleknya kurang pada 1/3. Hingga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata dalam hadis riwayat Muslim dan lain-lain, kata-kata Ibn Abbas ni disebutkan oleh Imam Muslim, dia kata lau anna an-nasa ghaddu min as-sulusi ila ar-rubu' fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sulus was-sulus kathir. Kalau lah orang ni dia kurangkan daripada 1/3 kepada 1/4, hak tu lebih baik bagi Ibn Abbas, dia kata. Dan sebab Nabi kata as-sulus kathir, 1/3 ni banyak, jadi lebih kurang tu adalah lebih baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila dia nak meninggal dunia, walaupun pada zaman Nabi SAW, Abu Bakar ni segala harta dia bagi kepada Nabi, dia bagi kepada Islam. Tapi bila Abu Bakar nak meninggal dunia, dia wasiatkan 1/5 saja harta dia. Sebab apa? Sebab dia faham maksud Nabi SAW. Nabi tak bagi sedekah lebih daripada 1/3, bahkan kalau lebih kurang, lebih banyak. Sebab apa? Sebab sini Nabi sebut, innaka antazara warasataka aghniya'a khairul laka khairun min antazarahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa. Sebab kalau kamu tinggalkan keluarga kamu meninggalkan harta warisan kamu meninggalkan keluarga kamu, pewaris-pewaris kamu ni aghniya'a, dalam keadaan kaya, khairun min antazarahum, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka meminta-minta kepada orang. Tak cukup makan, tak cukup keperluan, kamu meninggalkan mereka dan kadang mereka terpaksa meminta kepada orang. Jadi Nabi kata lebih baik kamu meninggalkan mereka dan kadang mereka cukup keperluan daripada kamu meninggalkan mereka daripada mereka terpaksa meminta-minta. Sini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita, salah anggapan orang. Kadang-kadang orang ni dia rasa bila dia ada harta, dia tinggalkan harta dia, dia mati, lalu anak beranak dia makan harta dia tadi, dia rasa tak boleh pahala kepada dia. Sedangkan boleh pahala. Bila dia meninggal dunia, anak dia boleh guna harta dia buat makan, buat minum, dapat manfaat, isteri dia dapat manfaat, maka dia tetap dapat pahala. Dia tetap dapat pahala kerana orang-orang tersebut mendapat manfaat daripada harta yang dia tinggalkan. Sebab mereka tu ahli keluarga mereka, ahli keluarga, kaum kerabat kepada dia. Kalau lah orang lain dia bagi harta tersebut kepada orang lain, orang lain dapat manfaat, dia dapat pahala, apa lagi kalau keluarga dia? Lebih lagi dia mendapat pahala. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, sedekah kepada ahli keluarga ni, kepada aqarib, kepada kaum kerabat ni, akan dapat 2 pahala. Dapat pahala sedekah dan dapat pahala silaturrahim. Jadi sini Nabi nak perbetulkan pemahaman sebagai orang kadang-kadang rasa bila dia mati, dia tinggalkan harta pusaka, dia tak boleh dapat pahala daripada harta pusaka tersebut. Dia rasa hanya dekat bersedekah saja dapat pahala. Nabi sebut, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah. Tidak ada satu pun infak, belanja yang kamu belanjakan kerana kamu mengharapkan Allah, kamu mengharapkan pahala Allah, kamu mengharapkan wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali kamu diberi pahala. Kamu tinggalkan harta untuk anak beranak kamu dengan tujuan kerana Allah. Kamu tak usah mereka ni jadi hina, kamu tak usah ni mereka meminta-minta kepada orang, kamu tetap akan dapat pahala. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, hinggalah harta, hinggalah belanja yang kamu berikan kepada isteri kamu, hinggalah makanan dalam riwayat lain sebut hinggalah sesuatu makanan yang kamu masukkan ke dalam mulut isteri kamu, tetap juga dianggap sebagai pahala. Ni satu perkara yang ramai daripada kalangan kita, dia tak rasa bila dia berbelanja untuk anak isteri dia tu sebagai satu sedekah. Dia rasa kerugian pula. Orang tak usah beli gani kepada anak isteri sebab apa, rugi. Tak usah habiskan duit untuk anak isteri sebab apa, sebab rasa rugi. Sedangkan Allah Ta'ala anggap tu sebagai sedekah sekiranya dia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala faqultu ya Rasulullah, lalu saya berkata lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, wahai Rasulullah, adakah aku akan ditinggalkan di sini oleh sahabat-sahabat aku? Sebab ketika tu dia hijrah ke Madinah. Bila nak buat haji bersama Nabi, dia pergi ke Mekah, dan bila di Mekah dia sakit.
Bila dia sakit, dia tanya Nabi, "Pani sahabat-sahabat nak baliklah ke Madinah." Nabi pun nak balik ke Madinah. "Adakah aku akan tinggal di sini wahai Rasulullah?" Nabi kata, "Innaka lam tukhallafa." Kamu tidak akan ditinggalkan. "Fata'mala amalan tabtaghi biha wajh Allah." Kamu buat amalan yang kamu melakukan amalan yang kamu hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu harap wajah Allah, kamu mengharap keridaan Allah, kamu harap pada Allah. Illa zdadta bihi darajatan wa rif'atan. Malaikat akan bertambah kepada kamu darjat dan kedudukan. Wala'allaka an takhallafa hatta. Nabi kata, boleh jadi kamu akan takhallafa hatta. Maksud di sini kamu akan diberikan umur yang panjang. Sini dia sakit. Nabi bagi tahu kepada dia, boleh jadi kamu akan diberikan umur yang panjang hatta yantafi'a bika aqwamun, hingga ada beberapa golongan manusia akan dapat manfaat dengan hidup kamu. Wa yudarra bika akharun, dan ada segolongan lagi yang mereka akan dapat mudarat kerana kamu hidup kafir lah. Oleh kerana kamu akan hidup lagi selepas ni, kamu lagi masih panjang umur, maka orang kafir akan merana, orang Islam akan mendapat manfaat. Allahumma amdi li ashabi hijratam. Ya Allah, kamu sempurnakanlah, kamu lengkapkanlah hijrah kepada sahabat-sahabat aku. Sini Nabi doa kepada dia. Sebab jadi satu tidak sempurna hijrah. Bila seseorang itu hijrah, sahabat hijrah pada Mekah pergi ke Madinah, tiba-tiba dia kembali ke Mekah, dia mati di Mekah. Jadi bagi sahabat-sahabat Nabi tak sempurna hijrah kalau lagu tu. Kalau sempurnanya, bila dia keluar daripada Mekah pergi ke Madinah, maka dia mati tidak mati di Mekah. Ikutlah mati di Madinah, kau mati negeri-negeri lain kau, asal kau bukan mati di Madinah, di Mekah. Jadi kalau mati di Mekah, maka tu dianggap sebagai tak sempurna hijrah dia. Dan tu juga berlaku kepada sahabat Nabi yang lain. Nabi sebut lepas tu, wala turaddum ala aqabihim. Nabi doa, ya Allah, sempurnakanlah atau teruskanlah hijrah para sahabat aku. Nabi doa kepada Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Nabi doa untuk sahabat-sahabat lain, wala tarudduhum ala aqabihim. Jangan kamu kembalikan mereka ke belakang mereka. Maksudnya jangan kamu biarkan mereka mati di Mekah. Lakin al-ba'isu Sa'ad. Tapi Nabi kata, kesian Sa'ad bin Khawlah. Ni Sa'ad bin Khawlah, panjang kita duduk bahas tadi. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Khawlah ni, dia muhajirin, dia hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, dan dia kembali ke Mekah, dia mati di Mekah. Jadi bagi Nabi, bagi para sahabat, tidak sempurna hijrah kalau lagu tu. Jadi sebab tu Nabi kata, sialah Sa'ad bin Khawlah, sebab dia mati di Mekah, walaupun dia tu sepatutnya mati di luar pada kota Mekah. Jadi jarsi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammata bi Makkah. Nabi berasa sedih, Nabi berasa sedih lah, terkesan kerana Sa'ad bin Khawlah meninggal dunia di Mekah. Hak terakhir tadi tu adalah kata-kata perawi lah. Perawi kata Nabi terkesan kerana Sa'ad bin Khawlah meninggal dunia di Mekah. Sepatutnya dia muhajirin, dia orang berhijrah, patut dia tak mati di Mekah. Dia keluar pada Mekah, tiba-tiba dia mati di Mekah balik. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Sa'ad bin Abi Waqqas, ada beberapa perkara kita boleh tengok dalam kehidupan kita ni. Kadang-kadang orang tu sakit, kita rasa dia nak mati, dia sakit, tiba-tiba tak mati dia. Ni qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang orang tu sihat, dia pergi melawat orang sakit, tiba-tiba hok pergi melawat ni, dia pula mati. Orang hok sakit tu, dia tak mati pun. Seperti kita tengok dalam kisah ni, Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi yang menziarahi dia. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sakit kita tu, sakit sangat-sangat sakit. Tiba-tiba kita tengok Nabi wafat dulu. Sa'ad selepas tu baru dia wafat. Puluh-puluh tahun selepas tu baru dia wafat. Ada sebahagian menyebutkan dia ni antara hak lewat juga dari kalangan sahabat orang meninggal dunia. Walaupun dia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarah dia sebagai seorang yang sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas
seorang sahabat yang sangat-sangat mustajab doa dia. Siapa sahabat-sahabat lain takut kalau Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa. Ada peristiwa berlaku, banyaklah peristiwa, antara peristiwa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Suatu hari, hadis ni diriwayatkan oleh Tabarani dan Al-Mujam Al-Kabir. Al-Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid dia kata hadis ni semua perawi-perawi thiqah, wallahu a'lam. Suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas dia ada seorang hamba ni pakai baju baru. Bila pakai baju baru, bila ditubik, tiba-tiba angin kuat bertiup, selok baju dia. Lalu Umar pun ambil satu kayu kecil, Umar pukul hamba Sa'ad tadi, pukul lah. Dan bila Sa'ad mari, Umar pun pukul juga Sa'ad. Bila Umar pukul juga Sa'ad, kena pukul ni, Sa'ad pundur, Sa'ad tak ada tangan nak berdoa. Bila Sa'ad tak ada tangan nak berdoa tu, Umar berhenti, Umar bagi tu tukar balik kepada Sa'ad, pukul balik. Takut sahabat-sahabat ni bila Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa. Dah banyak peristiwa kita boleh tengok sahabat-sahabat bila Sa'ad kata kepada dia, "Mun aku berdoa apa?" Semua pakai takut belaka. Sebab apa? Sebab Nabi pernah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, "Allah mustajib li Sa'din idza da'aka." Hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Al-Hakim. Tirmizi kata hadis itu sahih, Al-Hakim kata hadis itu sahih. Nabi SAW Nabi doa kepada Allah, "Ya Allah, mustajabkanlah doa kepada Sa'ad, mustajabkanlah kepada Sa'ad apabila dia berdoa kepada kamu." Lalu bila Sa'ad doa, Allah Ta'ala mustajabkan doa dia. Tapi itulah antara kelebihan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW berkenaan para sahabat. Panjanglah kalau kita nak cerita tentang para sahabat ni. Antara yang molek kita boleh tengok buku dia tulis oleh Syekh Mahmud Misri, Ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku tu ada dalam terjemahan 3 jilid terjemahan tersebut, ada dari PDF pun ada buku tu. Sangat bagus, dia bawakan cerita-cerita tentang para sahabat dan dia bawakan sumber-sumber tentang cerita-cerita yang dia bawa tentang para sahabat tersebut. Kita bercerita kat tu dulu secara ringkas untuk hari ini. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.